Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle, info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan semua, satu kejutan besar hari ini dengan kenyataan daripada seorang pemimpin tertinggi PAS, yaitu Taqiyuddin. Kenyataan daripada Taqiyuddin ini di mana menimbulkan banyak persepsi yang berbeza-beza. Ini berkaitan dengan perkauman keagamaan bagi saya. Dan ini juga berkaitan dengan kenyataan daripada Menteri KBS, yaitu Hannah Yeoh. Dalam satu artikel dari Malaysia Gazette, tindakan Hannah boleh cetuskan pertelagahan antara PAS dan Bersatu. Kenyataan daripada Taqiyuddin. Jadi kalau benar perkara ini berlaku, memang PAS dan Bersatu, adakah mereka akan benar-benar berpecah hanya disebabkan kenyataan daripada Hannah Yeoh ini? Berita sepenuhnya PAS menyifatkan tindakan Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh yang memetik kenyataan Tan Sri Abdul Hadi Awang dan Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berhubung program Jom Ziarah Gereja dipetik secara tidak adil atau tidak bermaruah dengan menggunakannya sebagai senjata politik. Setiausaha Agungnya, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, PAS amat berduka cita dengan perkara itu dengan mendakwa tindakan Hannah bertujuan untuk menimbulkan pertelagahan antara PAS dan Bersatu yang merupakan komponen dalam Perikatan Nasional. PAS amat duka cita apabila Menteri KBS memetik kenyataan Abdul Hadi dan Tuan Ibrahim dalam jawapan beliau di Parlimen sebelum ini sebagai sandaran atau justifikasi kepada program berkenaan. Adalah amat nyata apa yang dipetik, yaitu kenyataan tersebut dibuat tanpa menjelaskan konteks ianya dibuat dan tanpa penerangan yang tepat berhubung kenyataan-kenyataan itu sama ada oleh individu terbabit secara langsung atau pihak yang mewakili. PAS ingin menyatakan apa yang paling penting adalah kenyataan-kenyataan tersebut dibuat dalam konteks bahwa semua bentuk hubungan, keterlibatan, lawatan, atau sebagainya antara orang Islam dengan bukan Islam, baik secara individu atau kumpulan, hanya dibenarkan dalam perkara-perkara yang bukan ritual atau keagamaan. Bukan pula terbuka penyertaannya tanpa syarat, dan segala usaha mesti dibuat bagi memastikan syarat-syarat itu tidak dilanggar, katanya menerusi hantaran di Facebook. Jadi bagi saya, tuan-tuan dan semua, saya sangat setuju dengan kenyataan daripada beberapa pemimpin politik di Malaysia berkaitan dengan keharmonian antara kaum, antara agama. Disebabkan kita ini Malaysia kaya dengan budaya, kaya dengan agama, kaya dengan perkauman. Banyak bangsa yang ada di Malaysia. Kristen, agama. Bangsa banyak, Melayu ada, Cina, India, Bumi Putra. Jadi bagi saya untuk program-program begini memang ada sahaja persepsi yang negatif, ada juga persepsi yang positif, penerimaan ataupun respon yang positif dan tidak baik sudah pasti ada. Jadi hari ini pula kita mendengar bahwa berkaitan dengan tindakan Hannah boleh cetuskan pertelagahan antara PAS dan Bersatu, kenyataan daripada Setiausaha Agung PAS, di mana menyifatkan tindakan Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh memetik kenyataan Tan Sri Abdul Hadi Awang dan Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berhubung program Jom Ziarah Gereja dipetik secara tidak adil atau tidak bermaruah dengan menggunakannya sebagai senjata politik. Jadi tuan-tuan dan bapak semua, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Hai semua, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudara semua yang saya amat hormati, amat saya kasihi. Kita mendengar beberapa
pemimpin di Malaysia, ahli politik yang menyebar fitnah, yang memburuk-burukkan nama parti lain, individu lain, ahli politik lain, mungkin musuh. Akhirnya semua yang memfitnah ini pasti akan dikenakan tindakan undang-undang. Sebelum ini juga kita mendengar bahwa Muhyiddin Yassin sebagai Presiden Bersatu yang akan disiasat polis disebabkan telah membuat satu kenyataan yang berbaur fitnah terhadap Anwar Ibrahim dan juga Ahmad Zahid Hamidi, yaitu kepada Perdana Menteri dan juga timbalan Perdana Menteri. Hari ini pula, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, satu kejutan besar untuk ahli parlimen DAP ataupun ahli parlimen Pakatan Harapan. Dalam satu artikel dari biharian.com, ahli parlimen Kepong diperintah bayar ganti rugi RM 2 juta kerana memfitnah. Jadi, saudara-saudara, bagi saya setelah ini berlaku kepada ahli parlimen Kepong, yaitu daripada parti DAP, bagi saya ini menjadi satu amaran kepada ramai ahli parlimen di luar sana dan juga kepada individu-individu ahli politik supaya tidak menyebarkan fitnah. Jadi untuk artikel hari ini, ahli parlimen Kepong diperintah bayar ganti rugi RM 2 juta kerana memfitnah. Oke, baik saudara-saudara, sebelum saya meneruskan, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan Anda juga dipersilakan untuk subscribe channel ini, sebab subscribe itu percuma. Ahli Parlimen Kepong Lim Lip Eng hari ini diperintahkan Mahkamah Tinggi untuk membayar ganti rugi kesemuanya berjumlah RM 2 juta kepada sebuah firma e-dagang Manspace M Sendirian Berhad dan pengasasnya Datuk Seri J.C. Lai. Hakim Datuk Akhtar Tahir membuat keputusan itu selepas mendapati Lip Eng bertanggungjawab memfitnah J.C. dan Manspace yang bertindak selaku plaintiff pertama dan kedua dalam tuntutan saman difailkan mereka. J.C. dan Manspace memfailkan saman terhadap Lip Eng, defendant, pada Jun 2019 kerana mendakwa defendant dalam akhbar berbahasa Inggeris dan Cina bahawa mereka menjalankan perniagaan haram dan menipu pelabur dari negara Cina. Jadi, saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua, ini satu pendedahan yang mengejutkan untuk ahli parlimen Kepong, di mana ahli parlimen Kepong akhirnya diminta untuk membayar saman sebanyak RM 2 juta, membayar ganti rugi, membayar ganti rugi RM 2 juta kerana memfitnah. Dalam pada itu, J.C. berkata Lip Eng membuat kenyataan itu pada Mei 2017 dan November 2018 apabila beliau membawa sekumpulan individu yang dikatakan pelabur Manspace ke pejabat Lai dan kemudiannya membuat laporan polis terhadapnya. Beliau juga mendakwa kenyataan itu memberi tekanan kepada pihak berkuasa termasuk polis, Bank Negara Malaysia, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal pengguna KPDN HEP untuk mengambil tindakan terhadapnya. Dalam penghakimannya, Akhtar memerintahkan Lip Eng untuk membayar ganti rugi sebanyak RM 500.000 kepada J.C. dan RM 1 juta kepada Manspace, serta ganti rugi teruk berjumlah RM 500.000 kepada kedua-dua plaintiff. Bagi saya ini satu kejutan sebab ini adalah ahli parlimen Kepong daripada parti DAP dan juga Pakatan Harapan dan sudah pasti daripada kerajaan. Jadi tuan-tuan dan bapak semua, apa komen Anda dengan ulasan dengan berita hangat hari ini? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan yang lain. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.